Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam kepada semua adik-adik dan yang sedia menanti kita pada malam ini. Okay, terima kasih kepada semua yang join. Okay, kita tunggu sebentar, sekejap lagi untuk bersama dengan panel kita pada malam ini, Encik Sanusi Sharif dari pensyarah dari Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Right, okay. Jom ramai-ramai kita varikan lagi program malam ni. Jom mengetih sempena, jom masuk IPT Virtual 2021. Suara harap adik-adik semua dah ready ya. Dah ada soalan dah? Semua yang masuk ni live malam ni berminat ke nak join ataupun nak memohon Tamhidi Syariah Undang-Undang? Okay, boleh bagi komen sikit. Aisyah Sukri, Zira Zak. Alright, jangan lupa untuk follow IG UCM Admissions. Okay. Alright. Ajak kawan-kawan yang lain juga untuk join. Kalau ada ibu bapa ataupun para guru, kaunselor yang bersama kita pada malam ini, selamat malam saya ucapkan selamat datang. Terima kasih kerana bersama kami pada malam ini meluangkan sekitar masa insyaAllah selama 1 jam. Atika Rosli ya, okay Atika, good luck. Okay, sila dengarkan taklimat penuh pada malam ini berkenaan Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. InsyaAllah kita akan berkongsi maklumat, okey, orang kata input yang menarik persoalan yang ingin ditanya, okey. HR Lane, okey, hi HR Lane, okey. Ya, alright. Okey, siapa lagi yang nak join, okey, yang memang memilih Tamhidi Syariah dan Undang-Undang di Universiti Sains Islam Malaysia. Boleh drop comment, okey. Alright, terima kasih kepada 51, 53 followers kita bersama pada malam ini. Adik-adik jangan lepaskan peluang untuk dapatkan orang kata maklumat mengenai Tamhidi Syariah dan Undang-Undang, sebab semua sedia maklum bahawa fasa kemas kini UPU online juga sudah dibuka dan pihak BKPA juga memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang belum memohon program di pengajian di UPU online juga masih boleh membuat permohonan yang baru. Alright, okay. Hi Nurul Atira, Atika Rosli saya. Okay, alright. Okay, insyaAllah. Nur Atira Farhana. Okay. Okay, semua adik-adik terima kasih. Alright, jangan lupa insyaAllah kita akan live sebentar saja lagi. Kita tunggu panel kita, Encik Sanusi Sharif pada malam ini untuk menceritakan tentang Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. So apakah itu Tamhidi Syariah dan Undang-Undang, belajarnya macam mana, subjek. So jangan nervous. InsyaAllah maklumat yang akan diperoleh pada malam ini akan membantu ataupun guide adik-adik untuk memilih program yang sesuai mengikut minat dan juga kelayakan. Right? Okay. Okay, ada siapa-siapa lagi? Boleh drop komen je. Danish Irfan, saya. Okay, Nik Noratira, Megat Izzuddin, saya. Okay. Okay, jangan lupa lagi. Okay. Adik-adik, okay, terima kasih kerana memilih ataupun berminat dengan Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. InsyaAllah kita dah kena fikir dah lepas SPM, dah tamat SPM, keputusan SPM dah keluar. So what's next? Apakah langkah seterusnya? Alright, okay, so Ahmad Nabil, Elida Shazrin, saya, okay, alright. Okay. And Nur Aina Halim, alright, okay. InsyaAllah semoga semuanya dipermudahkan urusan permohonan diterima dan insyaAllah akan mendapat tempat di Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. So, kita tunggu lagi, okay, pada malam ini.
Kita tunggu Cik Sanusi ya. Kita sekejap, sebentar lagi. So sebentar itu adik-adik boleh juga drop dan fikirkan soalan lah apa yang nak ditanyakan ya. Aina Shah, saya, Danish Irfan. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Okay, Asha Zafar, alright. Ajak kawan-kawan lain juga untuk follow IG live kita pada malam ni kerana kita akan bersiaran secara maya bersama adik-adik melalui platform IG live, okay, sebab kita dah tak bertemu di secara fizikal di mana-mana karnival ataupun booth pendidikan. Okay, Maria Sakina, adakah subjek Quran Sunnah ditawarkan juga? Okay, nanti insyaAllah kita akan jawab soalan tu nanti. Assalamualaikum.cap lah. Waalaikumsalam. Huda Hamzah. Alright, insyaAllah, amin. InsyaAllah, amin. Moga dipermudahkan. Okay. Assalamualaikum Dr. Fauzia. Waalaikumsalam ya. Kita tengah menunggu lagi panel kita. Okay. Doktor, mungkin doktor boleh promo sikit berkaitan dengan jom masuk IPT virtual. Esok? Ya, esok. Okay. Berapakah perlukan merit untuk USIM? InsyaAllah. Apakah subjek Arab? Oh, banyak sangat soalan. Okay, nanti kita akan tanyakan kemudian. Okay. Kita akan insyaAllah nanti pegawai akan membantu untuk soalan yang akan dijawab. Okay, bersama panel pada malam ini insyaAllah. Alright. Kita nak war-warkan jugalah program Jom Masuk IPT Virtual 2021. So adik-adik esok sekali lagi slot bersama ataupun sesi bersama Universiti Sains Islam Malaysia. Bersama-sama kita berkongsi input ataupun maklumat tentang syarat kemasukan pada hari esok, merit dan sebagainya. Jam 3.30 hingga 4.30 petang. Okay, Roy Rin tak sabarnya. Alright, okay, sabar Roy Rin, okay. InsyaAllah 3.30 hingga 4.30 petang pada hari esok, okay, di Facebook KPA, JPT, alright, okay. Okay, pada malam ni juga saya nak maklumkan juga kepada semua adik-adik, okay, 106 orang yang bersama kita pada malam ini. Wah, tak sabarnya rasanya. Kos ni kalau tak ambil syariah ada peluang dapat tak? Okey, nanti ya kita akan jawab kemudian sebab kita punya live belum bermula lagi. Masih menunggu panel kita pada malam ini. Okey, saya juga nak maklumkan kepada adik-adik, okey, untuk sebenarnya kita bersiaran secara maraton ni, IG live kita Jom Ngeteh at Jom Masuk Virtual, Jom Masuk IPT Virtual 2021 ni. Kami di USIM Admissions ada mengadakan pertandingan follow, komen dan tag. Okay, so adik-adik kena follow USIM Admissions punya Instagram, komen kat situ kenapa saya ingin masuk ke Tamhidi Syariah dan Undang-Undang kerana. Drop komen dalam kita punya IG nanti, insyaAllah 3 pemenang yang bertuah, kami akan berikan sedikit cenderamata. Dan kalau terpilih masuk ke Universiti Sains Islam Malaysia boleh claim lagi sekali, okey, datang ke pejabat kami di tingkat 1 bangunan Chancellery, Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar. Okey. Right. Okay. Okay, kita masih menunggu lagi panel kita. InsyaAllah sebentar saja lagi. Peluang dapat tak? Okay, syariah saya A, insyaAllah Mak Nabil. Okay, yang penting kita kena letak pilihan pertama, Tamhidi Syariah dan Undang-Undang di UP Online. Okay, sekarang tengah fasa kemas kini, so adik-adik boleh dapatkan maklumat lebih lanjut, okay, guidance, panduan untuk orang kata meletakkan ataupun memilih program yang tertentu. Okey, selepas saja adik-adik berjaya menamatkan peperiksaan SPM, tahniah saya ucapkan, kami ucapkan dari USIM Admissions, okey, menghadapi peperiksaan dalam keadaan sukar, belajar dari rumah, and then apa orang kata, berhadapan dengan pandemik pula, kesihatan dan sebagainya, okey, tapi masih boleh survive, insyaAllah. Alhamdulillah. Wei Hadijah. Hai Dr. Fauzia. Hai Hadijah. Siapa ni ya? Okey, belajar rajin-rajin ya Hadijah.
Okay. Lukman, belum ada lagi ya? Belum. Saya tengah cari lagi ni. Belum ada lagi. Oh, okay. Boleh call kot. Bila result UPU keluar ya, insyaAllah dalam pertengahan bulan 7 tak silap. Minggu kedua atau minggu ketiga. Kalau grade rendah C boleh dapat ke? Okay, nanti kita tengok. Okay. Mohon save IG live ni. Of course, Syazwan Marzuki. Kita akan save. Okay, adik-adik jangan lupa sharekan, viralkan program kita pada malam ini. InsyaAllah, jom ngetik jom masuk IPT Virtual 2021 bersama Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Okay, untuk tanya sendiri dengan pensyarah yang mengajar di Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Okay, contoh boleh tanya apakah itu Tamhidi Syariah, belajar bagaimana, so aktiviti macam mana, ada tak program-program luar yang memberi impak ataupun signifikan dan sekurang-kurangnya ni, okay? Dalam program Tamhidi Syariah Undang-Undang. Jom masuk USIM, Sabrina. Bahasa Inggeris paling kurang grade berapa? Rahsia-rahsia je wah. Rahsia pula ya. Okay, nanti kita akan ceritakan. Kita akan share sikit lah nanti. Okay, Mr. Syafiah. Alright. Okay. Sekejap ya. Kenapa tadi? Okay, Assalamualaikum Ilina Ayuni. Waalaikumsalam. Syazafal, jom. Okay, jom semua adik-adik. Sabar ya adik-adik. Biasalah kadang-kadang. Salam, ada subjek tahfiz tak? Nanti kita akan tanya-tanya Cik Sanusi ni. Ada subjek apa yang kita belajar malam ni untuk Tamhidi Syariah dan Undang-Undang? So adik-adik kena tahu. Subjek-subjek. Mungkin buku-buku masa SPM, nota-nota SPM bahasa Arab tu masih perlu lagi. Bawa nanti ke Tamhidi insyaAllah. Boleh guna lagi. Amir Syahid, jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, subjek tahfiz nanti kena tanya Cik Sanusi. Right. So insyaAllah dia insyaAllah pada malam ni kita akan bersama-sama, okay, dengan Encik Sanusi. Sanusi Syarif. Right. Kita tak sabar kan nak jumpa dengan pensyarah sendiri yang mengajar di Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Okay. Boleh terus tanya. Mungkin ni zaman orang kata Han Haziq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zafri. Zafri doktor dekat KKNC ke? Memanglah dekat KKNC ni Zafri. Aman Nabil, saya simpan lagi semua buku dan nota subjek dini. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan guna lagi, especially bahasa Arab lah. Untuk Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Okay, nak jadi peguam, kena pandai bahasa Arab, kena pandai bahasa Inggeris. So nota-nota sekolah tu penting. Guna lagi. Okay. Mana tahu nanti boleh foto state untuk kawan-kawan juga yang lain yang nak guna kan. Rais, jom masuk Tamhidi. Rais, student Tamhidi ke? Tamhidi apa tu Rais? Right? Lecturer fully Arab ke? Danish Irfan, Arfan. Okey, nanti kita tanya Cik Sanusi ni. Kalau subjek bahasa Arab, belajar pakai bahasa apa? Subjek bahasa Inggeris, belajar pakai bahasa apa? Rais nak habis Tamhidi dah doktor. Oh, alhamdulillah tanya. Dekat KKNC ke tu? Ke dekat rumah Rais? Dr. Fauzia. Saya rasa Encik Sanusi mengalami masalah yang sama seperti seperti minggu lepas. Seperti doktor, mungkin doktor ada solusi untuk Encik Sanusi sekarang. Dia berada kat dalam live kita ni, cuma saya tak dapat invite lagi. dapat invite tak? Saya tak dapat invite. Beliau dah ada dalam live ni, tapi kita tak dapat invite dia. Luke boleh call dia ataupun untuk dia update IG sekejap. Alright. Minta dia update dalam Play Store tu. Okey, minta maaf ya adik-adik. Sabar. Jangan marah-marah. Tunggu sikit je lagi insyaAllah. Cik Sanusi dah bersama kita. Mungkin ada masalah teknikal sikit. Dia tak keluar appear video dia. Wafilah.
Assalamualaikum, saya baru habis SPM. Waalaikumsalam. Wafi, Alhamdulillah, tahniah. Okey, insyaAllah. Kena pilih laluan, langkah seterusnya selepas SPM. Okey. InsyaAllah anak-anak muda kita ni bakal pewaris bangsa, ummah dan negara ni. Pastikan buat pilihan yang tepat. Okey. Demi diri sendiri, ibu bapa, keluarga, agama dan negara insyaAllah. So insyaAllah nanti kita akan bantu Cik Sanusi untuk bersama kita. Dia dah ada dah, cuma dia tak percaya nak appear dalam live tu. Sekejap saya minta ada update dalam Google Play Store. Yang lain-lain minta tunggu sikit. Terima kasih untuk masa adik-adik menunggu bersama kami. InsyaAllah pada malam ini. Okay, kalau ada soalan-soalan yang umum boleh je tanya-tanya dulu sikit, yang mana saya boleh jawab insyaAllah. Kalau yang macam spesifik tu kita kena tunggu Cik Sanusi lah. Jangan lupa ya, saya dah wawarkan tadi juga kita ada pertandingan pada malam ini. Pertandingan follow, komen dan tag. Sempena jom ngetik jom masuk IPT virtual 2021. Alright, adik-adik boleh drop komen. Minta save live please, sure Niki. Saya ingin masuk ke Tamhidi Syariah Undang-Undang kerana dah boleh fikir dah idea-idea kerana apa, berapa kuota untuk Tamhidi Syariah Undang-Undang. So kita tak dapat tentukan lagi kuota dan unjuran ni. Malam ni insyaAllah kita tak jawab lagi lah soalan ni. Kita tunggu nanti. Okay, boleh komen dan tag juga rakan-rakan anda yang lain untuk bersama-sama. Kalau yang anda ingin ajak, okay, contoh Ahmad Nabil nak ajak siapa, nak ajak kawan-kawan yang lain, boleh tag kat ruangan komen, tulis saya ingin masuk ke Tamhidi Syariah Undang-Undang kerana, okay, bagi komen insyaAllah. USIM ada menawarkan kos multimedia tak Lina Ayuni? Ada di Fakulti Pengajian Quran Sunnah, program pengajian Quran Sunnah dan multimedia. Juga ada sedikit di Fakulti Sains Teknologi, tak silap saya. Okay, tapi yang sure, yang pastinya ada di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. So kita belajar Quran dan juga kita belajar multimedia. So bagaimana Quran tu kita blendkan dengan multimedia. So jom masuk Yusim Farid 921 ya Farid. Okay. NR Azalia. Okay. NR Wafa. Okay, right. Insyirat Nadrah. Okay. Terima kasih adik-adik sekali lagi yang bersama kita pada malam ini. Sudi meluangkan masa, data dan sebagainya untuk bersama-sama mendengar. Okay. Orang kata apa? Maklumat yang penting. Ni penentu masa depan ni. Pilih Tamhidi Syariah Undang-Undang pada malam ni. Dekat UP Online nanti. Tak ada A boleh masuk USIM ke? Ni saya kena semak juga syarat ni. Tak ada A boleh masuk USIM ke tak ni? Okay, tapi mungkin memenuhi syarat minimum. Tak ada masalah. InsyaAllah pastikan penuhi syarat. Pastikan penuhi syarat, so tak semestinya A. Okay. Ada program-program yang memerlukan minimum requirement B, minimum requirement C, okay. Berapa A boleh masuk USIM? Ni kami kena kira pula ni dek. Ni sekila ni. Kena tengok nanti. Kena baca dulu syarat AM dan juga syarat khas kemasukan. BI, B+, boleh ambil Tamhidi Undang-Undang tak? Okay, nanti kita tanya Cik Sanusi ya. Surprise sikit malam ni. Kalau saya jawab semua nanti, cepat pula habis live kita. Apa tu? M. Daniel Iman. Luke dah ke? Dah call? Saya dah call dah, tengah update. Oh, tengah update dah. Syakir Ramli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syakir Ramli. Terima kasih kerana bersama kita.
Dia dah, Cik Sanusi tu tengah update dah okey dah lah. Masih baru update, dia baru jumpa button update. Oh ya ke? Okey. Minta maaf lah adik-adik semua. InsyaAllah kami ni warga-warga belia ni sikit. Hai Cik Balkis. Jom masuk Yusim. Yusim ada kos pendidikan tak selain daripada pendidikan awal kanak-kanak? Yusim ada kos pendidikan, ada pengajian Islam. Haikal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kelaikan merit untuk Yusim berapa? Okey, jom masuk Yusim, insyaAllah. Teringin sangat nak masuk Yusim ni Caca. Tamhidi apa lagi yang ditawarkan? Alida Syazrin, kita ada 4 program pengajian Tamhidi. Apa beza Yusim dengan U lain? Masya Allah, soalan. Okey, Tamhidi apa lagi yang ditawarkan? Saya jawab dulu. Tamhidi apa lagi yang ditawarkan? Kita ada 4 program Tamhidi. Tamhidi Syariah Undang-Undang, Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains, Tamhidi Sains, Fizikal, Teknologi dan Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. So kita akan marathon setiap malam dek, live pada pukul 9 malam di IG USIM Admissions. Okay. Kalau bahasa Inggeris C+ boleh mohon tak Tamhidi Syariah Undang-Undang. Ni surprise sikit dek, nanti kita ceritakan dia. Okay. Ataupun adik-adik boleh ikuti program kita pada hari esok di Facebook PKPA JPT, okey, pada hari esok jam 3.30 hingga 4.30. Kat situ kita akan semak syarat adik-adik. Okey, sama ada layak ataupun tidak layak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Minta maaf ada gangguan Roblox. Ada Roblox ah. Ada surat rentas ke Cik Sarah? Cik Sanusi? Nak masuk nilai ada Roblox. Ya, tak bawa surat lah tu. Surat pekerja. Itulah terlupa buat surat. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey, kita mulakan teruslah Cik Sanusi ya. Okey. Kita sampai ke mana ni ya? Belum mula lagi. Saya baru borak-borak je. Oh lah. Ingatkan dah sampai mantin dah. Boleh beli durian. Okey. Okey, kita mulakan. Okay, saya mulakan ya Cik Sanusi pada malam ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kerana bersama kita pada malam ini, bersama kami pada malam ini, saya Fauzia dan juga Ustaz Sanusi. Saya kena panggil Ustaz Sanusi lah sebab saya nampak komen tadi. Ustaz. Ada hai Ustaz Sanusi, lama tak nampak. Dan juga bersama USIM Admissions malam ni kita berborak-borak dalam program Jom Ngeteh Sempena Jom Masuk IPT Virtual 2021. So kita tak boleh nak jumpa secara fizikal di booth dan juga di mana-mana karnival pendidikan dan sebagainya. So kita berjumpa secara maya saja bersama adik pada malam ini. Okey, insyaAllah kita akan kupas ataupun berkongsi tentang program Tamhidi Syariah Undang-Undang yang ditawarkan di Universiti Sains Islam Malaysia. So ramai sangat ni yang nak masuk Tamhidi Syariah Undang-Undang ni Cik Ustaz Sanusi. Ramai dah tanya soalan boleh ke tak, boleh ke itu, boleh ke ini. Okey. So, terima kasih bersama kami pada malam ini, insyaAllah selama 1 jam bersiaran. Okey, jangan lupa adik-adik, saya nak recap lagi sekali. Tadi saya dah kata, pada malam ini kita ada pertandingan follow, komen dan tag. So, siapa-siapa yang menonton kita pada malam ini boleh follow IG kita USIM Admissions dan juga drop komen di ruangan komen tu. Okey, saya ingin masuk ke Tamhidi Syariah dan Undang-Undang kerana so nanti mungkin Ustaz Sanusi akan pilih lah 3 apa orang kata follower yang bertuah. InsyaAllah dapatlah cenderamata dan boleh. Dan juga kalau terpilih masuk ke Tamhidi Syariah Undang-Undang boleh claim lagi hadiah lagi sekali. Okey. Alright, okey Ustaz, kita mulakanlah ya. Okey Ustaz, secara terima kasih kami ucapkan kerana sudi bersama kami di USIM Admissions, Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar, berkongsi info dan juga maklumat bersama adik-adik insyaAllah yang akan memilih Tamhidi Syariah dan Undang-Undang dan berjanji untuk memilih Tamhidi Syariah Undang-Undang ni sebagai pilihan pertama di UP Online nanti. Alright. Okey. Tahniah. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit apakah itu program Tamhidi Syariah dan Undang-Undang ni. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Fauzi Hassan pensyarah FKP Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan dan juga merangkap Timbalan Pengarah Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar PPKP. Itu ringkasan. Jangan PKP. Kita tengah PKP sekarang. PPKP tak ada D PPKP. Okey. Dan saya ucapkan tahniah kepada seluruh pelajar yang telah berjaya pada SPM baru ni dan jadikan kejayaan tu untuk kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dalam pemilihan masuk ke universiti ni kita ada program pada malam ni sebagaimana yang diwar-warkan oleh Dr. Fazil tadi, iaitu jom ngeteh. Ngeteh ni tak tahulah bahasa apa bahasa Jawa bahasa Jawa ngeteh. Warak kerungu, nyong warak kerungu ngeteh. Ataupun jom masuk IPT, masukkan dalam kurungan tu, jom masuk IPT USIM 2021. Kita sekarang ni IG live Pusat Tamhidi. Baik, berbalik kepada persoalan tadi lah yang berkaitan dengan Pusat Tamhidi ni, sebagaimana yang para pelajar sedia maklum lah, kita Pusat Tamhidi ni merupakan, kita panggil feeder lah, sebagai apa kita panggil feeder, panggil apa persediaan kan untuk masuk ke fakulti lah. Di mana Pusat Tamhidi untuk fakulti ijazah sarjana muda, fakulti sekarang dia panggil apa, undang-undang dan syariah ke syariah dan undang-undang sekarang ni? SMUS, syariah dan undang-undang. Oh, syariah dan undang-undang. Sebab baru ni apa yang dua minggu lepas lah kan yang kita dengar apa program ijazah sarjana muda undang-undang dan syariah USIM telah mendapat iktirafan penuh daripada lembaga kelayakan. Itu sebagai satu rangsangan lah kepada pelajar yang baru nak masuk ni. Sebelum ni mungkin rasa was-was. Sekarang ni dah masuk kepada ilmu yakin lah. Kita dah yakin dah bahawa program ijazah sarjana muda kita dah diiktiraf. Sebab di tulis itu sarjana muda undang-undang dan syariah kan. Betul. Yang kita di Tamhidi kita guna istilah Tahmidi syariah dan undang-undang. Tak apalah mana dulu mana kemudian tak apa. Yang pentingnya dapat masuk. Dan saya ucapkan juga kepada pelajar yang dapat join kita pada malam ni. Sama-samalah kita dapat berkongsi maklumat. Kalau ada pelajar nak bertanya soalan tu yang mampu saya jawab, insya-Allah saya akan jawab. Sebagaimana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa-siapa yang berjalan di satu jalan yang yaltamisu maksudnya dia mencari-cari tempat untuk menuntut ilmu tu. Macam kita malam ni mungkin kita nak mencari USIM lah. Yaltamisu fihi ilman untuk mencari-cari tempat untuk menuntut ilmu. Insya-Allah sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Insya-Allah Allah akan memudahkan baginya bihazat tariq, dan dengan jalan ini untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pilihan pelajar pada malam ni kalau nak masuk universiti itu adalah pilihan yang tepat lah bagi saya. Berdasarkan kepada pencapaian yang kamu dapat dalam SPM baru-baru ni. Okey, apa soalannya tu? Soalan tadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit program Tamhidi Syariah Undang-Undang ni, dia mungkin secara ringkas sejarah ke konsep dia ataupun apa yang ditawarkan di program syariah. Untuk makluman pelajar sekalian, Tamhidi Syariah dan Undang-Undang ni diadakanlah, ditubuhkan pada tahun 2004. Mungkin adik-adik lahir 2003 kan, mungkin setahun lepas kelahiran adik tu Tamhidi Syariah Undang-Undang ditubuhkan, dijalankan pada tahun 2004. Adapun Tamhidi itu sendiri, USIM itu sendiri pada tahun 2000 kan. Tamhidi Syariah pada tahun 2004. Okey. Dan kita di Tamhidi ni ada 4 program Tamhidi lah untuk program. Tamhidi Syariah Undang-Undang, Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi, Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains. Kalau sebelum ni dulu kita Tamhidi Perubatan dan Pergigian kan. Ya, betul. Kemudian tahun ni kita ada penjenamaan baru, ditukar kepada Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains, dan juga Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. Baik, untuk Tamhidi Syariah dan Undang-Undang ni dari segi kelayakan tu lah sebagaimana yang Dr. Fauzi sebutkan tadi lah, iaitu yang pertamanya mestilah warga negara Malaysia lah. Mesti
mempunyai IC biru kan. Kalau IC merah tak boleh kena IC biru dulu. Kemudian memiliki SPM ataupun yang setaraf dengannya lah, dengan mendapat skor kurangnya 5 kepujian. Termasuk juga lulus dengan sejarah. Sejarah telah ditetapkan sebagai subjek yang perlu lulus pada sejak tahun 2013 dulu kan. Betul. Kemudian syarat khas lah. Kita ada syarat khas iaitu memperolehi sekurang-kurangnya kepujian grade B dalam mata pelajaran sama ada bahasa Arab. Mungkin yang nak minta kami syariah ni boleh dikatakan semuanya yang ada bahasa Arab lah. Betul. Walaupun dia ni bukan Islam, tapi kalau dia ada bahasa Arab dia boleh masuk. Betul. Kita bukan berdasarkan beragama, kita berdasarkan kepada dia. Kalau dia ada bahasa Arab, walaupun dia orang India ke orang China ke, dia boleh mohon masuk. Betul. Kemudian dia juga mesti sama ada bahasa Arab komunikasi ataupun lughah al-Arabiyyah al-mu'asirah ataupun subjek yang baru diperkenalkan, turas bahasa Arab ataupun al-adab wal balaghah. Kalau ada salah satulah daripada yang berikut tadi, boleh mohon. Dan juga bahasa Inggeris. Mesti sekurang-kurangnya mendapat B lah. Betul. Tapi sekarang baru ni yang bagi tahu pun yang dapat 9A pun dah 9,000 orang ya. Pengumuman baru ni kan. Jadi persaingan tu tinggi lah, kompetitif tu tinggi. Jadi dia kena ni lah, part-part siku lipat, siapa cepat dia dapat lah. Kalau lah boleh macam tu Ustaz, Masya Allah. Jadi pilihan pertama tu lain tak bukan mestilah USIM lah, tamhidi USIM lah. Jangan letak pilihan ketiga ke, kedua ke. Letak pilihan pertama. Okey. Yang kedua, memperolehi sekurang-kurangnya grade C dalam mana-mana dua mata pelajaran. Sama ada pendidikan Islam, pendidikan Al-Quran Sunnah, ataupun pendidikan syariah Islamiah. Ataupun kalau pelajar ada ambil tasawur ke, ataupun banyaklah sini usuluddin syariah, ataupun dia ada sijil subjek hifzul Quran, ataupun maharah Al-Quran. Ini bagi-bagi pelajar yang mungkin dia sekolahnya mungkin ada penumpuan terhadap penghafalan Al-Quran tu boleh. Kalau ada subjek ni lah. Turas dirasah Islamiah, turas Al-Quran, As-Sunnah, kemudian manhaj al-ulum al-Islamiyah. Kemudian juga memperoleh skor kurangnya C+ dalam mata pelajaran matematik ataupun matematik tambahan. Itu di antara syarat-syarat khas dan juga am. Kemudian untuk pengetahuan para pelajar sekalian juga, laluan kita daripada Tamhidi Syariah Undang-Undang ni, kita ke Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Kita ada 3 program yang ditawarkan, iaitu yang pertamanya Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah dengan kepujian. Yang kedua Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa dengan kepujian, dan yang ketiga ini masih baru lagi, iaitu Sarjana Muda Industri Halal dengan kepujian. Dan pelajar juga berpeluang juga untuk masuk ke Fakulti Pengajian Bahasa Utama yang ada di USN, iaitu yang ditawarkan ialah Sarjana Muda Bahasa Inggeris dengan perdagangan ataupun kepujian lah. Ada juga pelajar yang tanya yang bahasa Arab, ada tak yang nak masuk Sarjana Muda Bahasa Arab? Itu yang saya dipahamkan, dia boleh mohon melalui STAM lah untuk abang-abang lah, ataupun adik-adik yang kemudian ni yang nak masuk melalui STAM, mereka berpeluang untuk masuk ke fakulti yang inilah pengajian bahasa untuk mengambil Sarjana Muda Bahasa Arab melalui STAM. Betul. Yang adik-adik ni boleh masuk ke bahasa Inggeris. Okey, itu sedikit maklumat awal lah yang dapat saya sampaikan. Okey. Ustaz, boleh saya teruskan? Saya tanyakan soalan lagi. Ustaz, okay. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit tentang subjek-subjek, antara subjek yang akan diambil oleh bakal pelajar yang akan masuk ke Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Okey. Berkaitan dengan penawaran kursus lah untuk semester semester 1 dan 2 ni untuk Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Untuk semester yang pertama kita ada 9 kursus lah ataupun subjek. Antaranya Al-Madkhal ila Syariah, iaitu kita panggil introduction lah, pengenalan, pengantar kepada syariah. Dan subjek ni diajar dalam bahasa Arab lah. Sebagaimana kita maklum, USIM ni kita menggunakan 2 bahasa, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Betul. Bahasa Melayu ni untuk nak pergi kedai Mana Salwa boleh lah cakap bahasa Melayu tu. Kat depan USIM tu ada restoran Mana Salwa, itu guna bahasa Melayu lah. Kan?
Untuk dalam USIM tu kita guna dua bahasa, bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Okey. Untuk subjek Al-Madkhal ila Asyarah ni kita bahasa pengantarnya bahasa Arab. Kemudian kita ada subjek Introduction to Law, ini dalam bahasa Inggeris lah. Kemudian yang ketiga ada Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Ini prinsip-prinsip yang berkaitan dengan fiqh lah, berkaitan dengan kita panggil kaedah qawaid fiqhiyah lah. Lebih kurang macam itulah. Yang kita belajar di sekolah mungkin pernah dengar kan al-yaqin la yuzal bisyakki, keyakinan tak dapat dihilangkan dengan syak. Macam itulah ada kaedah kan. Al-darar la darar wa la dirah itu tidak mudarat dan memudaratkan. Itu kita akan belajar di peringkat tamhidi secara bukan mendalam lah, peringkat nama pun tamhidi kan, persediaan. Kita belajar secara pengenalan je. Kemudian kita ada bahasa Inggeris 1, bahasa Inggeris 2. Kemudian kita ada al-lughah al-arabiyyah al-ittisaliyah, bahasa Arab komunikasi 1. Kemudian kita ada al-lughah al-arabiyyah al-kitabiyah 1 juga untuk SEM 1 ni. Yang kita ada 2 bahasa Arab dan 2 bahasa Inggeris. Dah berapa dah? 7. Yang ke-8 ada ICT skill. Dan yang ke-9 kita ada Al-Quran wal Hadis fil ulu al-ijtimaiyah. Ini berkaitan dengan kaitan Al-Quran dan hadis, berkaitan dengan isu-isu semasalah. Kan? Ini kita ada 9 kursus atau 9 subjek. Itu di semester 1. Untuk semester 2 kita tawarkan iaitu General Principle of National Law. Kemudian ada Law and Society. Yang kedua, yang ketiga Al-Fiqh wal Mujtama'. Ini untuk bahasa Arab lah, yang gunakan bahasa Arab. Kemudian kita ada English 3, English 4, English 4, 3. Kemudian yang keenam Introduction to English for Law. Ada satu lah. Maksudnya bahasa Inggeris ada 3. Ada 3 jenis bahasa ni, bahasa Inggeris. Yang ketujuhnya Al-Lughah Arabiyyah Al-Ittisaliyah As-Saniyah. Bahasa Arab 2. Bahasa Arab komunikasi 2. Dan juga yang ke-8nya bahasa Arab Al-Arabiyyah Al-Kitabiyah, penulisan, bahasa Arab penulisan 2. Itulah ada 8. Semester pertama ada 9, semester kedua ada 8. Kedua-duanya membawa jam kredit sebanyak 25. Semester 1 25, semester kedua pun 25. So total 50 jam kredit. Ustaz, 50. Ustaz, ada soalan sikit, ada soalan dari Danish Arfan 17. Adakah lecture fully? Dia kata sama ada kalau kita subjek bahasa Arab tadi, adakah lecture akan bagi subjek, akan mengajar dalam bahasa Arab ataupun bagaimana? So contoh tadi ada subjek Introduction to Law, adakah belajar dalam bahasa Inggeris ataupun bagaimana? Introduction to Law tu dalam bahasa Inggeris. Okay. Yang bunyi Inggeris tu Inggeris lah, yang bunyi Arab-Arab sikit tu yang Arab lah. So tapi kalau Al-Madkhal tu bunyi Arab. Tapi adik-adik macam tak perlu risaukan Ustaz kan. Maksudnya kalau kita kurang faham, kurang jelas, kita boleh bertanya di dalam kuliah tu nanti. Guru-guru di Tamhidi ni berdedikasi. Dia bukan setakat mengajar tapi dia membimbing. InsyaAllah bimbing daripada A bukan sampai dekat Y saja, A sampai Z. Apa yang patah balik A lagi? Ustaz, mungkin kalau saya boleh tanya Ustaz ada mengajar subjek yang mana? Saya untuk yang syariah saya mengajar semester yang kedua Lughah Arabiyyah Al-Ittisaliyah 2 tu lah. Bahasa Arab komunikasi 2. Okey Ustaz, yang kalau SEM mungkin 1 saya ajar budak sains, SEM 1 saya ajar budak sains. Okey, so untuk Tamhid Syariah Undang-Undang Ustaz ajar semester 2. Okey, Ustaz Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Ittisaliyah. So bahasa Arab komunikasi. Okay, mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Ittisaliyah tu bagaimana? So subjek tu macam mana? So mungkin adik-adik ni dapat view sikit lah subjek bahasa Arab komunikasi ni bagaimana. So Ustaz ajar bahasa Arab, Ustaz syadid ke tak syadid? Ustaz ajar bahasa Arab, boleh tanya tak dalam kelas dengan bahasa Melayu ke kena tanya dalam bahasa Arab juga? Mungkin Ustaz boleh share sikit lah pengalaman Ustaz mengajar anak-anak sebelum ni. Okey, Dr. Fauziah pun dah guna perkataan syadid. Syadid. Okey, kita di Tamhidi ni tidak susah, tidak senang. Kita al-jam'u bainahuma, gabungan antara keduanya. Kita panggil sunang. Dia tak susah, tak senang. Jadi sunang.
gabungan tu, sunang. Dia tak susah sangat, tak senang sangat lah. Boleh lah, maksudnya mustawa tu dia tinggi sikit pada SPM lah. Tapi insyaAllah kita di Tamhid ini sentiasa memberi kerjasama dan sentiasa membantu pelajar-pelajar tadi, insyaAllah. Jangan jadi bahasa Arab tu sebagai fobia pula. Bahasa Arab ni insyaAllah bahasa Al-Quran. InsyaAllah kalau kita dapat belajar bahasa Arab tu, insyaAllah kita baca Al-Quran pun kita ada zauq dia, ada feel dia kan. Bila kita dapat menguasai bahasa Arab, insyaAllah. Kalau kita baca terjemahnya mungkin kita dapat, mungkin macam tu je lah. Tapi kalau kita boleh bahasa Arab tu, contohnya huruf jar. Huruf jar saja pun kalau kita tengok lebih daripada 15 maksud kan. Huruf fi saja pun macam-macam maksudnya, ba pun macam-macam maksud kan. Jadi bila kita baca Quran tu, insya-Allah kita dapat apa kita panggil kefahaman yang lebih mendalam, insya-Allah. Okey, Ustaz, kita ada soalan ni, Nur Syafiah. Okey, katanya lebih elok terus ambil syariat undang-undang atau habiskan Islam kemudian baru terus masuk ke sarjana muda undang dan syariah. So pendapat Ustaz. Kalau masuk Tahmidi tu mungkin dia ada pengalaman sikit lah kan. Pengalaman kita ada bergaul dengan kawan-kawan di Tahmidi. Sebelah kaki kita pun dah masuk ke universiti dah. Kita pun dah dapat, kita panggil feel universiti tu lah. Suasana universiti dah dapat dah. Kalau di sekolah mungkin kita tak dapat lagi suasana tu kan. Tapi laluannya sama je. Endingnya pun ke fakulti juga. Cuma kalau kita masuk awal di Tahmidi ni, kita dapat rasa suasana hidup al-hayah fil jamiah tu kan. Kehidupan dalam suasana universiti tu kita dapat dah feel ya. Jadi bila masuk ke fakulti kita taklah jadi terkejutkan macam mana kan dalam suasana di fakulti tadi. Sebab kita dah biasa dah di Tamhidi ni. Itu antara kelebihannya lah. Sebab okey. Seterusnya Ustaz, ramai pula peminat malam ni. Wafilah, kos Tamhidi Undang-Undang Syariah di USIM adakah tak diiktiraf? Masya-Allah. Pernah dengar kata tak diiktiraf. Kena recap, kena ulang lagi sekali lah Ustaz ni, maknanya tadi 15 minit yang lalu saya dah bagi tahu 2 minggu lepas kan kita dah dengar kan berita ni dah di Wawas Satu Malaysia dah seantero kan. Kita dah tahu bahawa sijil kita ni dah ditulis ni program ijazah sarjana muda undang-undang dan syariah USIM telah mendapat pengiktirafan penuh oleh Lembaga Kelayakan Profession Undang-Undang Malaysia, LKPU. Itu yang minggu lepas lah yang kita pun dah mengalir air mata jugalah sebab kan perjuangan kita selama beberapa tahun kan baru dapat pengiktirafan. Dapat berita tu semasa minggu akhir Syawal, tak silap saya lah. Itulah. Pada hari Jumaat tak jadi, silap. Abang-abang kita pun yang mana keluar sejak tahun 2018 pun mereka juga diiktiraf dengan ada beberapa syarat lah, kena masuk apa tu yang 1 tahun tu dijab apa benda tu. Kena ambil dijab lah. Praktis syariah. Okey. Anusyas, Tamhidi syariah dan undang-undang lebih kepada pekerjaan apa katanya kalau mungkin dah lepas tamat apa ni orang kata, tamat pengajian di SMUS, so mungkin bidang pekerjaan yang Ustaz fikirkan yang kalau undang-undang banyaklah boleh jadi hakim, peguam, penasihat undang-undang negeri, macam-macam lah, penasihat macam-macam lah, syarikat kewangan lah, apa benda lah. Dia bidangnya cukup banyak. Jadi bidangnya tu bidang kerja itu jangan susah hatilah. Dia terbuka luas. Boleh buka syarikat guaman sendiri. betul. Ramai anak murid saya kat Nilai ni kita tengok ada syarikat guaman, tengok diperhatikan balik rupanya bekas student dulu. Mereka ni kadang-kadang ada suami isteri bukan syarikat guaman kan. Okey, banyak peluangnya tu. Okey, kalau Ustaz, fatwa tu macam-macam lah. kalau ada rezeki insya-Allah. Kan Ustaz kan sikit ayi dasu Ustaz, sabuk Quranik dan hadis tu belajar English atau Arab katanya. Al-Quran wal hadis itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. So tapi yang mengajar tu Ustazah Rasmina, dia boleh bahasa Inggeris, dia boleh translatekan bahasa Inggeris lah. Okey, jadi kan macam Ustaz tadi dah kata guru-guru di Tamhidi ni sangat berdedikasi, insya-Allah kita akan sehingga adik-adik dapat ataupun faham sekali ilmu yang diajarkan. Ustaz, tadi saya nak tanya sikit lah. Ustaz kan ajar Al-Lugha Al-Arabiyah Al-Ittisaliyah kan? So
Ustaz, adakah nota-nota student masa SPM bahasa Arab ni masih diperlukan lagi ke ataupun macam mana Ustaz? Kena bawa kamus setiap masa lagi ke untuk pastikan kita fasih lah dalam bahasa Arab ni? Sekarang ni kamus dah ada kan, dah ada aplikasi ya kan, boleh kita download dalam handphone kan. Kalau dulu mungkin kita bawa yang tebal-tebal masuk kelas kan. Kadang-kadang mengantuk tidur atas kamus kan. Sekarang ni kita ada banyak aplikasi kan, macam kamus lah yang boleh kita tengok, kita rujuk. Kemudian yang buku bahasa Arab tu kita ada modul dia lah. Kita ada modul dia. Kita ada 10 tajuk. Kemudian dia ada teks ayat tu, teks bahasa Arab, kemudian dia adalah soal jawab, kemudian kita ada juga al-qawaid nahwiyah. Mungkin buku yang SPM tu boleh bawa jugalah yang al-qawaid nahwiyah tu, kita ada grammar di belakang tu. Mungkin boleh diguna pakai. Sebenarnya buku ni jangan dicampak-campak, dibuang. Kadang-kadang kita tengok pelajar selepas exam dekat dewan DTC tu penuh buku. Kadang-kadang saya tengok nama saya pun ada kat situ kat tepi tiang kan. Sedih juga kan, buku nama kita dia letak kat tepi tiang tu kan. Jadi kadang-kadang saya tengok ada nombor telefon, saya call balik dia, so datang ambil. Buku ni bukan setakat sampai exam je. Kita boleh bawa balik sebagai rujukan, kita letak di mini perpustakaan kita kat rumah ke, esok tunjuk ke anak ke. Untuk kenangan kan Ustaz kalau kan? bagi tahu ini mak belajar dengan Ustaz Zamsi je. Kalau tak faham tanya Ustaz Zamsi 10 tahun kemudian lah. Itulah. Ustaz, ada soalan tu, muat nanti memang wajib dapat band 4 ke? Yang muat ni saya tak pasti pula yang berapa sampai sekurang-kurangnya elok syariah ni band 3 kan. Dia ada maklumat ya? Untuk yang ini biasanya untuk kelayakan kita kena band 4 ataupun band 3, peringkat SPM dia kena dapat A ataupun A+, A minus tak silap saya. Itu syarat kelayakan untuk ke ijazah sarjana undang-undang dan syariah lah. Okey. Boleh ceritakan sikit, Ustaz pun tahu mungkin bila agaknya anak-anak tamidi ni dia ambil muat semester 1 ke, semester 2 ke ataupun bagaimana? Yang tahun lepasnya ujung bulan 12 kan. Ujung bulan 12 rasanya. Dalam bulan 10-11 tu. Dulu bulan 9 tapi sebab Covid ni ditunda-tunda kan. Itu yang jadi masalah tu. Macam yang tahun ni pun kata bulan 6 yang baru ni pun ditunda lagi. Tengok keadaan lah macam mana. Betul. Tapi insya-Allah lah kebiasaannya mungkin ada yang ni Ustaz, adik-adik yang dah ready dia awal dah dibuka peperiksaan muat tu dia dah ambil. Okey. Kalau insya-Allah kalau tak lepas boleh repeat lagi sekali untuk next cycle. Okey, Ustaz, mungkin saya nak tanya sikitlah kelebihan ataupun keunikan program Tamidi Syariah Undang-Undang ni. Mungkin Ustaz sebagai orang kata guru yang mengajar pelajar-pelajar Tamidi Syariah Undang-Undang ni, so apakah keunikan kelebihan program ni? Kita nak tarik minat adik-adik ni malam ni, pastikan dia letak dan pilih Tamidi Syariah Undang-Undang ni sebagai pilihan pertama. Okey, yang pertamanya kita bukan setakat Tamidi Syariah Undang-Undang saja yang ada kelebihannya. Semua Tamidi yang kita tahu ni ada kelebihan masing-masing lah. Kalau yang pelajar nak masuk ke Tamidi Syariah ni, dia peluang dia cerah lah untuk masuk ke fakulti syariah tu berbanding dengan pelajar yang lain yang mencuba melalui STAM tadi kan. Tapi kalau pelajar Tamidi ni seolah-olah dah macam anak angkat dah. Bila masuk ke sarjana tu dah macam anak sendiri dah. Itu ya, maksudnya sebelah kaki tu dah masuk dah ke dalam USIM itu sendiri. Dan yang keduanya kita uniknya kita ni kita boleh berbahasa lah. Berbahasa Arab, bahasa Inggeris dengan bahasa yang sedia ada. Kalau kita berminat lagi mungkin boleh pergi ke fakulti bahasa tu, macam-macam bahasa lah yang kita boleh belajar kat situ yang ditawarkan. Okey. Okey, seterusnya Ustaz, boleh ke Ustaz ceritakan contoh kalau program Tamidi Syariah Undang-Undang ni diorang selalu ada tak aktiviti ataupun program-program yang berimpak, yang orang kata mungkin setiap semester, setiap tahun pelajar Tamidi Syariah Undang-Undang ni wajib buat program ni. Okey, kita di Tamidi Syariah Undang-Undang ni kita ada banyak aktiviti lah yang kita buat kan. Kadang-kadang melibatkan semua pelajar yang antaranya macam kita ada juga kita buat Nadi Hufaz
tamhidi tu, maksudnya kita memberi peluang kepada pelajar yang mana mereka ni ada minat untuk menghafal Al-Quran ataupun mereka nak sambung hafalan mereka semasa di sekolah menengah dulu, nak disambungkan lagi ataupun nak dimantapkan lagi, kita sediakan ruang untuk nak dihafaz. Dan penyertaan tu sangat menggalakkan lah. Kita buat sebelum kita kelas 8.30 kan, biasanya kita buat dalam pukul 8 tu, setengah jam tu kita buat untuk ni lah, nak dihafaz tadi. Kemudian kita juga di tamhidi aktiviti-aktiviti yang bersifat jasadiah ni, maksudnya kita ada sukan asasi. Sukan asasi Malaysia ni kita boleh join lah. Kemudian kita ada juga musabaqah debat intertamhidi. Kan kita boleh masuklah mana-mana yang nak mencuba bakat berdebat ataupun nak asahkan lagi bakat-bakat yang dari sekolah menengah dulu. Dia nak join grup debat ni boleh, kita ada. Kemudian kita ada apa lagi? Karnival Pusat Tamhidi. Kemudian yang minat bahasa Arab kita ada satu program kita panggil Yalla Arabiyah. Itu untuk pengukuhan dan untuk menguatkan bahasa Arab kita lah semasa di Tamhidi ni. Right. Itu antaranya. Okey Ustaz, ada soalan daripada Syah Zafar tu Ustaz. Pointer dekat USIM kena dapat berapa masa Tamhidi ni? Contohnya. Lepas habis Tamhidi syariah ni, so setiap kali periksa kena dapat pointer berapa? Dia jangan kurang pada 2 lah, 2.0 lah. Tapi biasalah kita nak pergi ke fakulti tu mestilah kita ada kompetitif lah, persaingan lah kan. Yang kalau boleh tu kita buat yang terbaik lah. Okey. Okey, kita biar ada daya juang tu lah untuk mendapat yang terbaik. Betul, kita kena usaha lah kan. Okey, Hairil Kimi, Ustaz dia tanya kalau bahasa Arab merangkak ni boleh ke nak join Tamhidi ni? Tak apa, kita di Tamhidi kita ada sediakan tongkat. Dia tak boleh payah merangkak, kita bagi tongkat, insya-Allah dia boleh berjalan, insya-Allah. InsyaAllah, bukan rotan ya Ustaz kita sediakan tongkat lah untuk dia berjalan. InsyaAllah. Lama-lama dia boleh berlari lah tanpa tongkat tu lah. InsyaAllah. Okey. Okey, insyaAllah. Jangan risau Kak Rahimi. Okey, teruskan. Macam Ustaz kata tadi, kena ada daya juang lah kan Ustaz kan. Okey, belajar bahasa Arab. Okey, ada program pengukuhan lagi di Tamhidi Syariah Undang-Undang. So, jangan risau yang mana-mana merangkap bahasa Arab ke bahasa Inggeris ke. InsyaAllah kita akan belajarlah di situ, belajar dengan kawan-kawan, belajar dengan guru-guru semua yang akan Khairul Kimi dan kawan-kawan jumpa nanti di Tamhidi Syariah Undang-Undang. So Megat Izzuddin, berapakah kuota kemasukan pelajar Syariah Undang-Undang? So yang ini mungkin saya bantu jawab lah. Kita kena semak juga ni Megat Izzuddin, memang tak dinafikan setiap program tu dia ada unjuran ataupun kuota dia yang tertentu. Tapi mungkin pada malam ni saya memerlukan talian hayat. Tapi saya fikir nanti insyaAllah kalau saya dapat jawapan tu saya akan maklumkan lah live pada malam ni. Tapi kalau tengok unjuran 3 tahun kebelakang ni biasanya Tamhidi Syariah ni dalam 300 lebih lah. 300 lebih-lebih tu. Tak sampai 400. Dalam unjuran macam tu lah. Tak tahulah tahun-tahun ni macam mana kan. Kalau Ustaz Sanusi kata 3 years back ni dalam 300 lebih untuk masuk, insyaAllah Megat moga ada tempat lah untuk Megat join dalam 300 lebih tu. InsyaAllah ada. Specific numbers ataupun unjuran tu tak boleh lah nak reveal malam ni kan Ustaz? Yalah, betul. Ya betul. Dapatkan maklumat yang tepat lah untuk bantu Megat. Okay. Ijazah Syariah Undang-Undang ni berapa tahun ya? Syasha Zaini. Tak saya dah 5 tahun Ustaz kan? Smooth. Di fakulti 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun dia. Kalau di fakulti. Okay, and soalan seterusnya Nur Azalia, kalau BI dapat D, boleh ke ambil Tamhidi Syariah Undang-Undang? Tadi Ustaz dah cakap dah Ustaz kan, BI skor so bahasa Arab kena B, bahasa Inggeris pun kena B. Bahasa Arab B, okey. InsyaAllah Nur Azalia boleh pilih lagi program yang bersesuaian yang lain, okey. Tapi untuk Tamhidi Syariah Undang-Undang, syarat kelayakan dia perlukan kepada B. Okey. Okey, kepada pelajar tadi minta jugalah join malam esok lah, kita pun ada malam esok yang Tamhidi Sains Fizikal malam esok. Betul. Kemudian Khamis malam Jumaat ada Tamhidi Perubatan. Mungkin yang mana yang sesuai dengan yang pelajar tadi mungkin boleh minta lah.
Okey, Ustaz. Ustaz, soalan seterusnya kalau ADMAT D boleh ke? So dekat sini tadi Ustaz kata C+, matematik atau matematik tambahan. So kalau tak ada ADMAT, pakai kelayakan matematik saja. Okey, matematik itulah. Betul-betul. Okey, Ustaz, tadi Ustaz pun dah ceritakan juga, so ada adik yang dah tamat Tamhidi Syariah Undang-Undang, boleh ke fakulti Syariah Undang-Undang dan juga fakulti pengajian bahasa utama. Saya recap sikit Ustaz. Tamat Tamhidi Syariah Undang-Undang, kita belajar selama setahun, 2 semester kan Ustaz kan? Ya, okey, ya betul. Boleh pergi ke Sarjana Muda Undang-Undang Syariah, Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa, Sarjana Muda Industri Halal, okey, dan juga di fakulti pengajian bahasa utama, bahasa Inggeris dan perdagangan. Bahasa Inggeris. Atika Rosli, Tamhidi Syariah Undang-Undang berapa tahun? Saya jawab dah tadi setahun Atika, 2 semester sahaja. So pelajar-pelajar yang memilih Tamhidi Syariah Undang-Undang, Syariah Undang-Undang, Masya Allah. Okey, insyaAllah akan belajar dalam 17 subjek. Subjek semester 1, 9 subjek, semester 2, 8 subjek kan Ustaz? Nota-nota dari SPM tu jangan buka balik, guna lagi masa Tamhidi. So boy. Apa sambungnya lepas kita ambil Tamhidi ni? Lepas ambil Tamhidi ni, macam tadi saya cakap kan? Ke ijazah program Sarjana Muda di Universiti Sains Islam Malaysia. Ustaz, kalau Ustaz boleh ke saya tanya assignment yang biasalah kadang-kadang lepas SPM ni kan dia dah biasa peringkat sekolah, mungkin dia tak biasa lagi nak buat assignment, takut gerun dengar perkataan assignment tu. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit assignment tentang macam mana assignment selalunya lah yang Ustaz buat kepada pelajar ni. Assignment kalau yang ni lah, yang subjek yang Arab ni letaklah panjang kan, setakat 2-3 muka surat je kan. Untuk pengenalan Tamhidi ni taklah sampai macam apa kita kata 15 muka surat, 20 muka surat, tak sampai macam tu lah. Tapi kalau ada apa masalah boleh jumpa guru tandangan pengajar, macam mana nanti akan di briefing lah macam mana nak buat tu, sebagai pemudah cara lah kepada pelajar yang nak buat assignment tu. InsyaAllah jangan rasa jangan rasa apa Ustaz? Jangan rasa takut gabra ke macam mana kan. Kalau ada masalah datang. Kita ada mentor-menti kan di USIM ni. Kita ada mentor-menti sebagai guru pembimbing, atau kalau ada apa-apa masalah boleh kita suarakan dalam tulis kita buat tu lah untuk bimbingan mentor-menti tu. Alright, okay. Ustaz, kalau Luqman ada soalan lagi ke? Okay. Seterusnya Atika Rosli Ustaz, kalau matematik C je tak berpeluang ke nak masuk Tamhidi? Dia kata C plus kan Ustaz kan? Tapi untuk Tamhidi kena tengok nanti, besok kena follow kita lagi untuk program hari esok 16, 17, 18. Okay, boleh tanya juga dengan guru yang mengajar di Tamhidi undang-undang, di Tamhidi Perubatan, Sains dan juga Perakaunan. Okey, berapa merit yang layak untuk masuk ke Tamhidi? Saya ada info ke? Ataupun saya fikir. Dan untuk keterangan lebih lanjut tu mungkin boleh juga kita nanti kita ada sesi bersama dengan Timbalan Pengarah. Mungkin kalau ada yang belum terjawab kat sini boleh diulang soal tadi kepada Timbalan Pengarah kita insya-Allah pada hari Rabu 16 hari bulan 6 insya-Allah minggu depan. 16 esok Rabu. 3.30 hingga 4.30. So adik-adik boleh tanya kat situ tentang merit dan juga syarat lah. Bagaimana nak pastikan diri tu terpilih. Okay. Alright Ustaz. Okay, mungkin soalan saya seterusnya lah Ustaz. Kita nak bagi panduan kepada adik-adik ni. So macam ni kalau kita takut nak speaking English atau speaking Arab kat USIM ni yang memang menggunakan dua bahasa ini sebagai bahasa perantaraan, so mungkin Ustaz boleh bagi tips ataupun kata-kata motivasi lah untuk adik-adik ni yakin cakap bahasa Arab dan juga cakap bahasa Inggeris. Bagi saya mudah je. Kita ni bahasa Arab, bahasa Inggeris ni sebagai bahasa kedua kita. Jadi kita jangan rasa malu kalau kita cakap salah. Memang bukan bahasa kita pun.
Tapi kalau kita ni orang Melayu cakap bahasa Melayu salah, itu patut dimalukan. Tapi kalau kita ni orang Melayu cakap Arab salah, apa nak dimalukan? Memang itu bukan bahasa kita. Kan? Begitu juga dengan bahasa Inggeris. Jadi jangan takut buat salah. Memang kita akan salah, tapi kita belajar daripada kesalahan tadi, kan? Itu tip saya lah. Jangan malu bercakap. Kadang-kadang orang kita ni malu nak bercakap, kan? Kita tengok macam bahasa Inggeris. Kenapa orang India tulisannya jauh berbeza dengan tulisan bahasa Inggeris, kan? Lagipun dia kalau tengok tulisannya bersimpul-simpul, kan? Sedangkan kita ni tulisan kita sama dengan bahasa Inggeris. Kalau huruf T dengan T Inggeris sama. Kalau S Melayu dengan S Inggeris sama, kan? Kita pun Arab pun macam tu juga. Kita ada tulisan Jawi. Sama 1%. Cuma ada ca-nya je itu yang tambah, kan? Tapi kenapa kita susah nak adaptkan bahasa tu, kan? Sedangkan tulisannya sama dengan tulisan kita. Jadi kita tengok, kita jadikan satu inspirasi lah. Kalau orang India yang tulisannya lain terus daripada tulisan Inggeris, mereka boleh bercakap Inggeris lebih baik daripada kita, kenapa kita tak boleh buat, kan? Kita kena tanam azam macam tu lah. InsyaAllah kena pasang azam macam tu lah, kan Ustaz, kan? So maksudnya adik-adik jangan tahu mana yang tadi cakap merangkak ke apa ke, di Tamhidi disediakan tongkat, kan Ustaz, kan? InsyaAllah. InsyaAllah dia boleh adik-adik boleh asah orang kata bakat tu, talent tu lagi. Okey, jangan risau, yang penting kena terus berusaha. Daya juang tu macam Ustaz kata tadi kena ada untuk mendapat orang kata memanfaatkan ilmu ataupun pengalaman yang akan dipelajari di Tamhidi nanti. Okey Ustaz, mungkin soalan terakhir saya lah Ustaz. Saya nak tanya suasana peperiksaan tu Ustaz. Mungkin adik-adik Tamhidi Syariah Undang-Undang ni gabra ke, takut ke periksa. Okey, so dia dah biasa periksa SPM, tapi bila dah masuk ke pra-universiti ni, so mungkin boleh ceritakan sikit. Baik, ujian ni dalam suasana sekarang ni ialah kita maklum, kan, adik-adik pun ambil SPM hari tu pun macam mana, kan, dalam keadaan suasana COVID ni, kan, pembelajaran pun PDP online, kan. Jadi kita doalah sama-sama doa kepada Allah SWT supaya keadaan wabak ni, pandemik ni kembali seperti biasa, keadaan normal. InsyaAllah kita dapat masuk jawab dalam dewan peperiksaan seperti biasa, kan. Kalau online tu ialah kita ada soalan-soalan online je lah, yang kebanyakan biasanya kita buat dalam bentuk MCQ ke, ataupun kita panggil objektif, kan, untuk memudahkan. Tengoklah macam mana ragam soalan tu daripada pensyarah tadi. Soalan tak tapi susah insyaAllah Ustaz. Semuanya insyaAllah. Itulah gabungan tadi lah, sunang tadi. Susah dengan senang tu gabungan. Sunang. Aduh, saya dapat input malam ni. Ustaz, maksudnya kalau subjek bahasa Arab komunikasi yang Ustaz ajar ni sunang jugalah. Tak susah, tak senang lah. Senang. Kita ada Syafawi, kan, Syafawi online, iaitu oral lah, Syafawi online, kan. Kemudian kita ada lakonan, kita panggil tamsiliah, belajar buat lakonan dalam bahasa Arab. Itu yang sonok tu. Mereka boleh berlakon, kan. Tapi sekarang ni berlakon jarak jauh lah. So Ustaz, kalau dulu berlakon Ustaz, maksudnya bukanlah belajar dalam kelas saja. Contoh ini kita kira kalau kita boleh belajar secara bersemuka lah. Bukan kita belajar dalam kelas saja, maknanya juga aktiviti di luar kelas. So dengan lakonan, dengan mungkin pertandingan, debat dan sebagainya untuk asah bahasa. Nak asah bakat yang sedia ada tu lah. Bakat tu dah ada, kan, cuma nak asah bagi dia lebih tajam lagi lah kemahiran tu. Okey, Ustaz, mungkin kita pun sudah pun ke penghujungnya. Okey, dah bersiaran bersama Ustaz Sanusi pada malam ini. Okey, Ustaz, mungkin Ustaz boleh bagilah 1-2 patah kenapa kena masuk Tamhidi Syariah Undang-Undang ni, boleh bagi kata-kata semangat ke adik-adik ni supaya dia lebih yakin, iktikad dia tinggi Ustaz. Kata Ustaz tadi, soal yakin tu. Okey, saya pernah tanya satu keluarga India lah. Dia target keluarga India ni, dalam keluarga dia mesti ada peguam dengan doktor. Saya jumpa lah keluarga India. Keluarga dia target. Dan keluarga dia mesti ada seorang peguam, ada seorang doktor. Jadi kita pun macam tu lah. Kita kena berazam lah untuk target kita ni untuk menjadi seorang peguam yang Islami lah, yang beramal dengan apa yang kita belajar tadi untuk membela apa-apalah kes-kes yang berlaku ni. Dan juga kita sebagai pengamal undang-undang ni, kita tahulah mana hukumnya halal haramnya tu.
kita dapat laksanakan dengan lebih baik insya-Allah. Dan yang terakhirnya tu kata-kata daripada saya kita di Tahmidi ni kita mengukurlah nilai seseorang tu bukanlah daripada mana sekolahnya, daripada keluarga apa. Nilai yang sebenarnya ialah ada di Negeri Sembilan. Itu nilai yang sebenarnya. Saya dengar bukan main khusyuk lagi Ustaz. Ustaz malah ni kenakan saya 2 tau. Tunang lah nilai. Masya Allah. Itu nilai yang sebenarnya. Nilai sebenarnya ada di Negeri Sembilan. Masya Allah. Aduh, sakit jiwa saya. Ketawa. Ustaz ni serius tau. Okay. Kata-kata motivasi sikit selain daripada tu mungkin ada kenapa kena masuk Tahmidi Syariah Undang-Undang ni, kenapa kena pilih kita berbanding pusat asasi yang lain ataupun matrikulasi yang lain ke. Okey, sebagai kita sebutlah, kita insya-Allah di Tahmidi ni kita boleh kebanyakan kita katakan kita ni muslimah, ada suasana bi'ah muslimahnya, bi'ahnya suasana ni lah keislaman kita kan, sama-sama kawan kita tak bercampur dengan bangsa-bangsa lain, kebanyakanlah di institusi lain kan. Mungkin kita sama-sama kita ni lebih mudah jaga akhlak kita tu insya-Allah. Dan di Tahmidi juga kita dapat gilapkan kemahiran kita berbahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Okey. Kemudian di Tahmidi juga kita menyediakan laluan yang kita kata lebih mudah lah daripada laluan-laluan yang lain tu. Kalau kita start mungkin lambat lagi kan. Mungkin tak kita kata mungkin tak tentu lagi ke mana kita kan. Tapi kalau di Tahmidi ni kita dah nampak laluan dia tu. Mudah untuk menuju ke fakulti insya-Allah di Tahmidi tadi. Okey, insyaAllah. Terima kasih Ustaz Sanusi kerana bersama kita pada malam ini. Saya nampak komen tadi Ustaz daripada student Ustaz Sis Sofi. Kami dari TSC 10, Tahmidi 19-20 ke semester 19 sesi 19 sesi 2019-2020. Semester 2 menyampaikan salam kepada Ustaz. Ustaz Sanusi glamour di Tahmidi. Taufik Rahman. Baru masuk komen nakal-nakal ni. Waalaikumsalam. Okey. Ustaz, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Ustaz Sanusi kerana bersama kita pada malam ini meluangkan masa untuk berkongsi tips ataupun sedikit maklumat lah kepada adik-adik untuk panduan memohon Tahmidi Syariah dan Undang-Undang. So saya recap lagi sekali. So Tahmidi Syariah Undang-Undang insya-Allah laluannya adalah terus ke Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Syariah di USIM, and then Fiqh Fatwa, dan juga seterusnya adalah Sarjana Muda Industri Halal. So adik-adik daripada Tahmidi Syariah Undang-Undang juga boleh memohon ke program Bahasa Inggeris dan Perdagangan, Bahasa Inggeris dengan Perdagangan di Fakulti Pengajian Bahasa Utama. So adik-adik belajar setahun dalam 2 semester di Tahmidi Syariah Undang-Undang. InsyaAllah semester 1 9 subjek, semester 2 8 subjek. Lecturernya semua insyaAllah sangat supporting, berdedikasi dan akan membantu serta memimpin adik-adik sehinggalah orang kata faham dan juga dapat ambil manfaat setiap ilmu yang dipelajari itu. So saya recap juga Ustaz sedikit syarat khas. Okay. So adik-adik yang nak memilih Tahmidi USIM ni, adik-adik kena baca syarat am bersekali dengan syarat khas. So syarat khas kami adalah mendapat sekurang-kurangnya B dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab. So secara ringkas je lah, C dalam 2 mata pelajaran pendidikan Islam yang lain, dan seterusnya C+ untuk matematik ataupun matematik tambahan. Okay. So boleh join kita pada esok petang 3.30 hingga 4.30 slot bersama Universiti Sains Islam Malaysia di Facebook. Jom masuk Facebook, jom masuk IPT Virtual 2021 BKPAJPT. Okey, malam ni jangan lupa yang follow kita, ramai-ramai follow kita di IG USIM Admissions. Okey, boleh join program, follow, komen dan tag. Okey, Ustaz Sanusi akan pilih followers yang bertuah memberi komen saya ingin masuk ke Tahmidi Syariah dan Undang-Undang kerana insyaAllah nanti kita akan minta Ustaz Sanusi lah beri pilihlah pemenang yang bertuah. Okey, insyaAllah. And then kalau terpilih masuk ke Tahmidi Syariah Undang-Undang, double hadiah, boleh claim datang ke pejabat kami Universiti Islam Malaysia. Mudah-mudahan kita insyaAllah intake baru ni dapatlah merasai pembelajaran secara bersemuka kan Ustaz kan. Semoga walaupun sekejap lah.
COVID segera berakhir. InsyaAllah sama-sama kita doakan kesejahteraan negara kita. Okey, jangan lupa 3 tips di Tamhidi. Yang pertama, kalau merangkap bahasa Arab, Ustaz kata Tamhidi bagi tongkat. Yang kedua, ada 2 perkataan yang senang. Okey, tak susah dan tak senang. Okey, so dia tengah-tengah. Dan yang ketiga, Tamhidi syariat paling bernilai kerana dia terletak di Negeri Sembilan. Okey adik-adik, terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. Jangan lupa untuk join juga program kita pada malam esok sehingga Jumaat bersama panel yang lain dalam untuk sesi Tamhidi perubatan, Tamhidi sains fizikal dan juga Tamhidi perakunan dan muamalat. So daripada Wan Amiruddin tu Ustaz, TSU best forever. Best sangat ni jadi pelajar Tamhidi syariah undang-undang. Ni Ustaz Wan ni. Ustaz Wan ni apa mengajar Al-Madkhal. Oh, Ustaz. Subjek Al-Madkhal. Ustaz Wan. Ustaz Wan nak Patutnya Ustaz Wan. Patutnya Ustaz Wan dah bagi penerangan ni. Dia pengalaman. Ustaz Wan nak join kita ke? Boleh live sikit, bagi komen pula, macam bagi input kata motivasi kepada pelajar-pelajar yang akan memilih Tamhidi syariah undang-undang. Okay. Alright, so Luqman, kita boleh end ke session? Boleh Doktor, tak ada masalah. Boleh. Okay. Ustaz, terima kasih Saya sekali juga lagi. nak ambil saya pun nak ambil kesempatan ucapkan terima kasih kepada semua bakal-bakal pelajar yang nak masuk USIM tu. InsyaAllah buat pilihan tepat saya ada bagi jawapan dah. Pilihan yang tepat ialah USIM lah. Tamhidi USIM. Terima kasih kepada Dr. Fauziah kerana banyak membantu untuk memberi jawapan-jawapan yang benar kepada bakal-bakal pelajar USIM insyaAllah. InsyaAllah. Ingat tips tadi tu ya, 3 tips pada malam ni kita dapat. Saya recap lagi sekali. Ada tongkat dekat Tamhidi, sunang, nilai memang bernilai terletak di Negeri Sembilan. Jangan lupa pilih USIM, letak USIM sebagai pilihan pertama adik-adik di UP Online. Okey, kita jumpa di USIM insyaAllah. Wish you all the best adik-adik. Terima kasih kepada semua yang bersama kita pada malam ini. Adik-adik, anak-anak, para guru, ibu bapa, kaunselor sekiranya ada bersama kita pada malam ini. Moga dapat sharekan kita punya live pada malam ini dengan rakan-rakan yang lain. Okey? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.